like, komen dan share. Asam Masri Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Zaz? Kembali kita ke Asam Masri Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Semoga saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang menarik dan menjadi asbab untuk saya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah saya akan review video tentang itu kepres. Dia minta maaf dah tuan-tuan. Jadi tak apalah kalau dia dah minta maaf tu, saya pun tak kisahlah, tapi nak buat macam mana kan. Kalau orang tu dah betul-betul dia rasa dia salah, dia minta maaf, okeylah, hubungan dia jadi lebih baik. Jadi mungkin itu adalah salah satu jalan yang terbaik untuk kita janganlah putus silaturahim. Alhamdulillah tuan-tuan. Sama-samalah kita doakan dua-dua Ustaz David Liu dan Kepres ni supaya menjadi hubungan lebih baik dan berdakwah di dalam Islam, menggunakan segala kebaikan, menggunakan segala kelebihan untuk membawa Islam ni, menunjukkan kepada orang bahawa Islam ni sangat-sangat indah, bahawa Islam ni adalah agama yang terbaik. Itulah yang kita nak bawa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita saksikan sedikit video. Kita pun tak mau gaduh-gaduh. Kita pun sebenarnya tak mau gaduh teruk-teruk. Jadi insya-Allah sama-samalah kita berbaik. Okey tuan-tuan, tengok dulu video ni. Okey, jadi tuan-tuan dah tengok video tadi, sikit saja review saya tu. Tak ada nampak muka Kepres pun, cuma dia buat kenyataan yang dia dah mohon maaf kepada Ustaz David Liu. Alhamdulillah lah, kita sama-sama doakan kebaikan untuk mereka. Jadi kalau boleh kita tak mau dah jadi macam ni, kita tak mau dah. Kalau Ustaz David Liu tu dia nak buat kebaikan. Kebaikan itu bukan kata senang. Kita nak jumpa orang ni bila dah ada harta yang banyak beribu-ribu juta, yang mudah nak melakukan kebaikan kepada semua orang dengan akhlak dia yang mulia kan. Tuan-tuan tengok sendirilah Ustaz David Liu macam mana kalau dia pergi sedekah kat rumah orang. Tuan-tuan tengok video dah kan. Saya promosilah video dia sekali kan. Dalam itu kita tengok macam dia pergi dekat pakcik yang kereta merah baru ni, yang ada kucing kan, dia bagi rumah, semua dia bayar sewa. Kita tak tahu selama mana dia bayar sewa rumah pakcik tu kan. Jadi kita kena bersyukurlah ada Ustaz David Liu ni, walaupun dia seorang yang dia sebenarnya dia tak mengharap pun yang orang kata duit sumbangan-sumbangan tu, dia tak ada harap duit sumbangan kepada orang-orang lain ni. Cuma dia letak nombor akaun tu untuk kita ni sama-sama melakukan amal sedekah kan, amal jariah. Bukannya untuk dia tu sehari gaji dia pun dah 700,000 tuan-tuan. Duit dia berlambak-lambak dah. Cuma mungkin dia nak kita ni dapat pahala, ikut macam dia sedekah, dapat pahala. Pahala tu berkekalan dan berpanjangan. Jadi tuan-tuan tengok sikit. Ada video ustaz dia beritahu lah, kita ni kalau tak boleh buat benda baik, kita janganlah halang orang untuk buat benda baik. Itu pesanan saya. Bukan kata taksub apa semua, tapi kita ni kalau dah tak boleh buat benda baik, kita cuba sokong orang tu untuk dia buat baik. Walaupun tekan butang like, walaupun tekan butang subscribe kepada Ustaz David Liu tu, buatlah baik kepada dia. Semoga kebaikan tu dia bawa kepada orang-orang yang dia nak tolong. Jadi macam tu lah, positif. Kan? Kita bantu Ustaz David Liu dia membantu kepada orang-orang yang susah di luar sana. Jadi pahala kita pun berpanjangan dengan dia. Dia tu saya tak tahu nak cakap lah. Memang bagi saya dia tu memang idola saya lah. Tak ada lagi orang yang jumpa orang yang macam tu. Bila saya tengok video dia pun saya memang menangis lah. Cakap terus terang. Jadi tuan-tuan boleh tengok dulu video ni, apa yang ustaz tu kata. Salahkah Ustaz David Liu ketika memaparkan dan menunjukkan gambar kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh beliau? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama saya Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusof daripada Murtada Dakwah Center. Baik tuan-tuan, mutakhir ni negara kita sekali lagi digemparkan dengan isu-isu yang sangat panas, dan kali ini panasnya bukan disebabkan coronavirus, panasnya bukan disebabkan kes-kes maksiat, tapi yang menjadi kebimbangan panasnya disebabkan kes-kes dalam bab kebajikan kepada orang ramai.
Maka seorang manusia yang bernama Li Yun Pao berumur 36 tahun ataupun nama penuh dia adalah Abid Irawan bin Ibrahim Liu ataupun Ustaz Ibrahim Liu, ya, seorang tokoh agamawan yang menerima anugerah Maulid Rasul kebangsaan 1437 bersamaan 2015. Tuan-tuan, bila tengok daripada pencapaian dia pun kita tahu jasanya sangatlah besar. Nak dibandingkan kita yang nak dapat anugerah ketua kelas pun tak dapat-dapat lagi. Apatah lagi dalam anugerah-anugerah yang berprestij macam ni. So, apa kritikan yang berlaku? Maka kritikan yang berlaku sebilangan agamawan yang mengatakan bahawa Ustaz Abid Liu ini mengambil gambar dan tunjuk kepada orang ramai perbuatan-perbuatan dilakukan oleh beliau. Yang pertama, kata mereka perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak ikhlas, perbuatan yang tak elok, perbuatan yang tak bagus, tunjuk ke orang, kata dia nak buat benda baik. Pertamanya, baginda Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis, tuan-tuan boleh buka dalam kitab As-Sahih Imam Muslim, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, daripada Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu fa'ilihi atau kama qala. Nabi kata, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala seperti mana pahala orang yang melakukan. Maksudnya kita tunjuk a good example kepada orang, dan orang lain rasa seronok nak buat, rasa semangat nak buat, dan orang pun rasa dekat dengan kebaikan, maka tuan-tuan akan dapat pahala kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Maka kenapa kita nak memikirkan soal dia buat itu kerana apa? Lebih baik kita memandang daripada hikmah apa yang dilakukan oleh dia ataupun orang lain. Dan dibawa pula, dia kata dah lah tunjuk gambar-gambar macam tu, nak ni semua ni tak ikhlas belaka. Tuan-tuan, seorang tokoh ulama nama Syekh Abu Ali Fudail bin Iyad memberikan tamsilah, dia kata apa? Meninggalkan satu amalan kebaikan kerana manusia itu adalah riak, dan beramal kerana manusia boleh menjadi syirik. Maksudnya saja kita semayang sebab ada pak mentua, semayang sebab ada orang sekian-sekian, semayang sebab ada awet, maka perbuatan itu boleh menjadikan syirik. Dan kata Syekh Abu Ali Fudail bin Iyad, dia kata ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kita daripada keduanya. Maksudnya nak pelihara daripada riak, nak memelihara diri daripada syirik, maka jawapannya adalah ikhlas. Maka para ulama menyebut yang dikatakan ikhlas ini seperti semut yang berwarna hitam berada dalam satu kawasan yang gelap, malam yang tidak ada satu pun pencahayaan lampu, nak mengkhabarkan kepada kita betapa susah dan mustahilnya nak menampakkan soal pandang ikhlas seseorang, kerana ia adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu memikirkan soal ikhlas, soalnya buat ke belum. Dan disebutkan juga di antaranya dikatakan perbuatan mengambil gambar dan dipamerkan itu adalah perbuatan yang mengaibkan orang miskin. Tuan-tuan rahmati Allah, kita jangan terlupa dan tolonglah berlaku adil. Kita terlupa ke ada satu program yang telah dilancarkan pada 30 Mei tahun 2005, 16 tahun yang lepas, yang dirasmikan oleh Datin Seri Rosmah Mansur, iaitu namanya program Bersamamu di TV3 yang sampai hari ini masih berterusan. Kita tidak pernah pun mendengar kritikan daripada mana-mana agamawan ataupun mana-mana orang. Maka tolonglah berlaku adil, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nak diserang ini Ustaz Abid Liu ataupun yang diserang ini atas pengaruh hawa nafsu. Dan tuan-tuan rahmati Allah, daripada keseluruhan yang dibincangkan, satu perkara yang kita kena faham, bahawasanya di saat kita tak mampu melakukan kebaikan, janganlah kita menjadi golongan orang yang menghalang daripada kebaikan itu berjalan. Sesungguhnya hanya satu makhluk yang suka menghalang daripada kebaikan ini berterusan dan tersebar di atas muka bumi, namanya iblis ataupun setan. Maka balik nanti cek surat beranak, takut-takut tuan-tuan kita ni bukan daripada kalangan manusia, bimbang-bimbang daripada kalangan yang dibenci dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hikmah dia bila kita bergaduh macam ni, tak ada siapa pun dapat manfaat. Maka carilah titik persamaan, carilah titik kebaikan. Daripada nak bermusuh, carilah talian persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey tuan-tuan, dah tengok video tadi, alhamdulillah kita kena dengar betul-betul apa yang ustaz tu kata. Kalau kita tak boleh nak tolong orang, kalau kita tak boleh nak orang tahu, kita tak boleh nak sokong, kita tak boleh nak buat benda baik, jangan kita ni nak halang orang daripada orang tu buat benda baik. Contohnya kita fitnah orang yang buat baik, kan? Kita dah tak boleh nak tolong orang, hak orang susah ramai-ramai tu dekat luar tu. Lepas tu kita pula beban orang yang tolong orang yang susah tu, beban dia, fitnah dia. Itu memang kita tak minat lah orang macam tu, nampak terang-terang lagi bersuluh. Jadi tuan-tuan, untuk hari ni itulah sedikit sebanyak sokonglah Ustaz Abid Liu. Kita pun hari-hari kita tengok, saya ni tengok video Ustaz Abid Liu tu, hari-hari saya rasa berubah untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang macam dia ni. Saya setiasa hati saya ni terasa nak berubah. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, kita yang tengok pun terasa sedih nak berubah, nak ubah hati kita yang jahat ni. Kan?
Jadi ada juga orang yang berdengki dengan dia, yang tak puas hati dengan dia. Baiklah tuan-tuan, tuan-tuan boleh letak ulasan tu, tuan-tuan ulaslah dekat komen saya. Jika ada pendapat-pendapat yang lebih baik, insya-Allah saya akan ketengahkan di dalam video saya. Semoga ia menjadi perkara yang bermanfaat dan boleh mendapat pahala yang berpanjangan dan berkekalan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabzas.